tamatlah tafsir ayat 7 dan 8. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada ayat yang mulia ini. Tulis pelajar. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Qala qaulu ta'ala qala alladzina kafaru. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Puak kafir kata apa? Ini semua sihir belaka ni. Annama ja'a, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut ajarannya, Al-Qurannya dan mukjizat-mukjizatnya, khususnya Al-Quran itu min afsahil kalam, ucapan cakapan yang paling fasih, wa ablaghihi wa abyanihi, yang paling mendalam dan sangat jelas. Fahum? Kenapa mereka mengatakan Quran itu sihir? Tulis oleh pelajar. Para pelajar ambil perhatian, kenapa puak kafir kata Quran itu sihir? Limadha? Li'annahu ya'khuzu bil qulub. Kerana Quran tu dia akan tembak hati. Bila dia dengar je, semalam kita dah ceritakan, ketua Quraisy mari jumpa Nabi, mari nak bagi tawaran. Bila Nabi SAW baca ayat Quran kepada dia pun terkedut. Balik-balik ke Quraisy, lain macam dia ni. Dia kata innaha lahalawa. Sedapnya bacaan dia. Ayat makna dia cantik, susunan ayat dia comel, dia puji. Maka sebab itulah puak kafir kata dia tuduh haza sihrun mubin. Sihir ni Muhammad bawa ni sihir ni. Sebab dia boleh menarik hati orang, wa yajurrun nasa ilaihi jarran, dia boleh tarik orang. Karena itu Nabi dalam hadis bersabda, tulis awal hadis ni, hadis dalam Bukhari, min hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kata inna minal bayani la sihra, inna minal bayan la sihra, sebahagian daripada ucapan, kata-kata itu macam sihir, boleh menarik hati orang. Macam kita pergi dengar ceramah kan. Kadang-kadang ni kita kelenggok, tengangor, meleleh hai liu dengar orang ceramah 2 jam dia ceramah, kita rasa sudahlah. Itu dia panggil innal binal bayan. Mana penjelasan ucapan tu ada kalanya boleh memukau. Itu maknanya la sihra, boleh memukau orang. Macam sihir, orang kena sihir jadi bengok, tak tahu apa. Ada orang ni dia bercakap 5 minit pun kita duk garu 4 kali garu kepala. Bilalah nak habis ceramah dia ni. Inna binal bayan la sihra. Satu. Yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama. Qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Innama ja'aluhu, kenapa mereka kata Quran itu sihir? Kenapa? Yang pertama tadi sebab kagum dengan ayat. Faedah yang kedua ni, min haitsu kana indahum yufarriq, kerana dikata sebab orang beriman dengan Quran ini telah memisahkan antara suami isteri, memisahkan antara anak beranak, dia panggil memecah belahkan keluarga dan masyarakat. Bila orang beriman, dia pun engkarlah anak beranak dia sembah berhala. Jadi seolah-olahnya macam orang kena sihir. Orang kena sihir ni balas suami isteri, tak ada sebab. Yang baik 20 tahun 30 tahun kahwin, sekali kena sihir, bengok, kebengongan habis, tak tahu nak kata apa. Duduk persengih, apa ni, khayal, dia panggil bengong, tak tahu apa. Jadi dia panggil walam yanzuru, mereka tidak tengok sebab-sebab perbalahan itu, bukan dengan sebab apa, perbalahan itu dari sudut akidah, dari sudut pegangan, dari sudut kepahaman. Jadi orang yang berpegang dengan Quran, berpegang dengan agama, mereka berpisah
dengan keluarga di atas dasar basirah. Apa dia basirah? Di atas dasar ilmu. Kita dapat daripada Quran yang benarnya tauhid, yang lain itu tak betul. Ada pun orang yang berpisah kerana sihir, yufariqu an khalal fi zihnihi, kerana kebingungan dia punya pemikiran. Kena sihir jadi bengong otak dia, balah tak terpasang. Tak ada benda-benda, tak kelahi je buat dua orang tu. Kata orang lebih pada Tom Jerry dah jadi sebab kena sihir. Jadi dua ni dia tuduh sihir tu sebab boleh memisahkan antara suami isteri dan anak-anak dengan sebab Al-Quran. Itu tuduhan dia lah. Kita kata pisah tapi tak sama dengan sihir. Kita berpisah dengan ilmu, sihir berpisah dengan kedunguan. Na'udzubillah. Yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, masih lagi ayat yang sama. Allah kata apa? Qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Lamma ja'ahum, maknanya bila mereka dengar, bila dibawa kepada mereka, bila dibaca kepada mereka ayat Quran, spontan, haza sihrun mubin, woi sihir itu. Ayat ini kata di para ulama tadi, fihi tambihun, ayat ini memberi peringatan bahawa lam yata'ammalu, mereka tak perhati pun apa yang dibaca pada mereka. Mana kalau dia dengar Nabi baca, terbuka hati dia, ni tak dengar. Bila dia dengar Nabi baca Quran, badaru awwala sama'ihi, bila mereka dengar aja terus dia kata sihir. Reka Muhammad inadan wa zulman, secara kerah kepala dan berlaku kezaliman. Ini kata-kata ini dibawa oleh Syekh Abu Hayyan dalam tafsir dia. Di sini saya rasa kita juga nak ambil ibrah, pengajaran daripada tindak balas daripada puak Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar aja sahih. Kita tak banding dengan Quraisy, tapi perangai Quraisy ni jangan dibawa masuk dalam kehidupan kita. Contohlah sekarang, saya tak nak contoh orang lain, saya nak contoh dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada depan saya ni. Kita mengatakan isbiru wasabiru, sabarlah para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar. Saya dapat maklumat di awal PKP dulu, apabila ada jemaah kita yang ikut kelas ngaji Quran ni. Saya tak kata saya tafsir Quran, hasya wa kalla. Kita kata Abu Anah tolong baca tafsir Quran kepada tuan-tuan, itu je. Oi, bila ada keluarga dia masuk link kita dalam grup keluarga, dalam grup kawan-kawan, bahkan dalam grup bisnes perniagaan pun, mengamuk selalu. Ni apa ni? Siapa share ni? Sepatutnya bila orang bagi, keluarga kita sendiri pula bagi rekomen, bagi cadangan, buka kat link tu dengar. 3 pagi ke dengar orang duk baca Quran, orang duk baca tafsir, baca Ibnu Katsir, baca Qurtubi, baca tafsir pimpinan. Dengar boleh 3 pagi, pagi yang keempat baru komen. Ni tidak tengok link tu, mengamuk dah, marah dah. Mudah dia tu, macam dia tu tokoh besar, ulama besar. Kita kata inilah belajar cara yang dimain oleh puak Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar je sihir, tengok je lalu. Bukan sakat siap dengan tuduhan, siap dengan label-label yang dituduh, ambil senarai-senarai jahat, senarai hitam yang begitu jahat, yang kita hanya akan dakwa mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tuduhan yang buruk itu. Kita kata sabarlah para jemaah sekalian, itulah perangai orang kerah kepala dengan bila bukan selera dia, tolak, tak tahu, tak ada hujah, tak ada apa, terus diberi tuduhan dengan label-label yang macam-macam. Kita kata sabarlah, sebagaimana kata Imamul Al-Bukhari rahimahullah, isbiru ya ahlas sunnah, sabarlah wahai pencinta sunnah, fa innakum qillah,
bilangan kamu tak ramai nak banding dengan orang-orang yang lain. Oh, kalau hak dia minat, tak apa belaka. Oh, mari cerita ruh berpindah pun boleh. Tak. Nabi Adam mari pada tanah Melayu pun boleh terima. Yang masalahnya, kalau orang nasihat marah. Jadi sekarang ni apa jadi? Hak kita duk tak asuk selangat belum ini. Apabila Tuan sendiri mengatakan apa yang dibawa dulu banyak silap. Kenapa kita tak senyap mendiam, senyap diam membisu kata orang? Kenapa? Ini kita kena. Sebab itulah Imam Bukhari kata, isbiru ya ahlas sunnah, sabarlah pencinta sunnah, bilangan kamu tidak ramai, tapi yang ramainya ni inadan. Tengok aja komen. Kalau dia baca, dia dengar, dia ikuti, insya-Allah. Tuan-tuan yang ikut kita bersama dalam ilmu, majlis ilmu ni, berapa orang yang kita kutuk, berapa orang yang kita maki, berapa orang yang kita buat tuduhan, berapa orang yang subhanallah. Tuan-tuan akan jumpa ini majlis ilmu, majlis Al-Quran, bukan majlis mengutuk maki orang, tidak. Yang kita adanya qala Allah qala Rasul. Yang kita adanya bagaimana nak didik jiwa kita supaya memahami Quran, bagaimana nak didik jiwa kita supaya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala benda yang tidak baik. Allah Ta'ala matikan kita, hidupkan kita dengan sunnah, mati kita akan di atas husnul khatimah. Itu yang kita ajak. Baiklah para pelajar sekalian, maknanya faedah yang ketiga ni besar. Dia tentang realiti kehidupan. Begitulah orang. Hak dia tak setuju, tak dengar dah. Tak dengar. Kata di ahli fikir mengatakan, man kasurat tila'uhu qallat tiraduhu. Siapa dia banyak dengar, kuranglah dia punya penentangan. Ni tak tahu apa, tengok je. Tengok link tu, marah dah, mengamuk dah. Kita kata sabar, isbiru wasabiru. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat. Ayat 8. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Kalau aku betul reka Quran ini, mu tak boleh tolong aku sebarang, nak pertolongan pun tak boleh nak tulis. Ulama tadabbur, ulama tafsir, dia kata wajhul mulazamah. Wajahnya ikatan di antara syarak dengan jawab dia. Qul iniftara itu, kalau aku reka, fala, mu tak boleh nak tolong aku. Maknanya Allah SWT menetapkan di sini bahawa jangan sesiapa menyampaikan ilmu ini kepada manusia, menisbahkan ia daripada Allah dengan perkara yang tidak diajar oleh Allah. Yang ini kita bimbang hari ini. Islam ajar, Islam suruh. Kita nak nisbahkan kepada Islam, maka kita kena ada sandaran. Sandaran dia Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan juga huraian para ulama salafus salih. Kalau ada kita kata, kalau tak ada jangan kuat. Sebab tu Nabi kata, kalau aku reka, mu tak boleh nak tolong aku, sebab aku akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Mana ulama kata ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa jangan sekali-kali para pendakwah, para ahli ilmu menyandarkan apa yang dia kata itu kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau benda itu tidak ada. Sebab itulah kita duduk nyatakan kepada kita, para pendakwah, jangan mudah-mudah, ni Nabi kata, ini guru kata. Ada dalil, ada hadis. Bila disiasat hadis palsu, apa hadisnya? Ana malah nak ulang banyak kali, takut tuan-tuan kata dah, kita kata apa? Hadis palsu tak sama dengan gigi palsu. Jangan samakan dia. Duit palsu pun tak boleh sama dah. Duit palsu tak laku. Hadis palsu demikian juga. Tak puas akan ada hadis. Tak apa ada hadis. Ini saya tengok dalam YouTube ni, ada Tok Syekh ni, sebut nama dia orang kenal. Dia kata zikir selawat yang kami ajar ini, guru mulia telah terima daripada Nabi sallallahu. Terus Nabi mari rumah dia,
mari di masjid dia. Ajar ke dia. Kita kata subhanallah, kenapa Nabi tak mari ajak Aisyah waktu pergi dikepung oleh tentera? Nabi biar isteri yang disayangi begitu saja. Nah, kapumu tu Nabi mari ajar, kita kata subhanallah. Jadi ingat. Ayat ini juga ditafsir, tulis pelajar, ditafsir dengan surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat 44 dengan 47. Allah kata apa? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta, maknanya tipu. Hak Tuhan tak kata, Nabi kata. Ini kita bimbang hari ni, hak Nabi tak kata, kita kata. Nabi kata, Nabi kata. Mana riwayat? Riwayat tak ada. Itu tanya banyak riwayat. Awak ni dia dilabel dengan label tertentu. Itu je senjata dia. Ilmu tak ada. Yang pandainya melabelkan orang. Itu ya. Kalau ada ilmu tunjuk riwayat mana? Bukhari, Muslim, ulama kata, Nabi kata. Kena ada sandar, jangan pandai-pandai gitu. Allah kata. Kalau Nabi sendiri dusta, la akhadnahu bil yamin. Sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Thumma laqata'nahu minhul watin. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. Jadi ayat ini jelas pada kita tanda. Surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 47. Kata di ulama tadabbur wala'alla hikmah. Hikmah gini, anna taqawwula 'ala Allah. Siapa dia reka-reka kata-kata nisbah kepada Allah, termasuklah nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang tidak ada, yufdi ila fasadin azim, akan membawa kepada kerusakan yang besar ke atas dunia ini. Jangan main. Ini ilmu Allah, ini agama Allah, ini semua. Mana sandaran? Kalau dalam Quran, mana tafsir siapa ini? Tafsir batini, tafsir Rafidhi, tafsir ahli-ahli mereka tafsir, kita kata kita tak iktiraf. Kita nak ulama yang mu'tabar memberi tafsir. Ibnu Abbas tafsir dengan riwayat yang sahih. Ditafsir oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Imam Syafi'i. Barulah kita ambil. Itu bahayanya berkata terhadap agama Allah tanpa ilmu. Sangat bahaya. Bahkan Allah kata sebut dalam surah Al-Haqqah tadi, Nabi pun aku akan sentap dia kalau dia tipu. Ini kalau kamu tipu, saya tak tipu Ustaz, saya baca dalam kitab. Dah orang bagi tahu benda tu tak sahih, tarik balik lah. Tarik balik pun biar umum, biar general, biar detail lah. Jangan sekadar saya tarik balik semua. Yang mana awak tarik balik? Nyata kesenarai. 1, 2, 3, 100. Baru ni yang kata boleh terima dengan Nabi pun ni sudah taubat dah nampaknya. Muncul lagi YouTube baru pula nak jumpa Nabi Jaqazah pula dah. Subhanallah. Begitulah kata orang, ajaran sesat ni seperti api dalam sekam, dia tak mati. Senyap lama mari angin tiup berasak balik. Begitulah keadaan. Baiklah kita pergi kepada faedah yang kelima. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, dia saksi yang akan menetapkan, menghukum kita pada hari kiamat esok. Allah tak kata syahidun alaina, saksi ke atas kita, wala syahidun li, saksi untuk kita. Sebab dia kata syahidan, aku menyaksi, aku menjadi saksi semua. Dia kata dhammana syahadatal hukma, kerana saksi itu ada hukum. Jadi Allah Ta'ala syahidun, Allah Ta'ala saksi semua apa yang kamu lakukan, maka dia akan menghukum di antara kamu dengan apa yang telah dicatatkan oleh para malaikat di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi hukum itu dia panggil lebih daripada saksi, lebih daripada syahadah. Kalau kata aku saksi, tak boleh jatuh hukum. Yang jatuh hukumnya siapa? Tok Hakim.
Tapi Allah kata syahidan baini wa bainakum. Aku saksi di antara kamu, maknanya aku buktikan kamu betul ke salah, dan Allah Ta'ala yang akan menjatuhkan hukuman ke atas sesiapa saja. Jadi kita minta Allah Ta'ala saksi untuk kita di atas kebaikan, di atas mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci segala bentuk mungkar, maksiat dan bid'ah, dan segala perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu